Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Babu man qala innal imana huwal amal. Liqaulillahi ta'ala wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surah Zukhruf ayat 72. Wa qala iddatun min ahli al-ilmi fi qawlihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Suratul Hijr an qawli la ilaha illallah amma kanu ya'malun ay an qawli la ilaha illallah wa qala limithli hadha falya'malil 'amilun. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Yunus wa Musa bin Ismail qala haddatsana Ibrahim bin Sa'd قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Bab mereka yang berpendapat bahawa iman itu ialah amalan. Iman itu ialah amalan. Apa maksud ni? Apa tujuan bab ni? Bila dalam beberapa ayat Quran, amal ini diatafkan kepada iman. Misalnya ayat yang menyebut innal ladzina amanu wa 'amilus solihati, ataupun apa, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati. Atafkan amal salih diataf kepada iman, dan al-'atfu ni yaqtadi at-taghayyur. Ataf ni menghendaki adanya taghayyur. Taghayyur maknanya kelainan. Kelainan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Jadi timbul kekeliruan bahawa iman dan amal ini berlainan. Iman dan amal berlainan. Macam mana Imam Bukhari boleh kata bahawa amal-amal ini merupakan apa, ajza'ul iman, merupakan syu'bah-syu'bah iman. Macam yang kita dah bahas sebelum ni kan, amal semua Imam Bukhari bilang sebagai iman kan. Sama ada amalul jawarih, ataupun amalul lisan, ataupun amalul qalbi, amalul qulub, macam haya. Semua itu Imam Bukhari bilang sebagai ajza'ul iman. Dan ta'rif iman dibuat apa dia? Iman tasdiq bil jinan wa amalun bil arkan wa iqrarun bil lisan. Semua tu tiga-tiga tu, gabungan daripada tiga tu diberi nama iman. Sedangkan dalam Quran membayangkan ada taghayyur, ada kelainan antara iman dengan amal. Difahami daripada mana taghayyur tu? Daripada ataf. Sebab al-atfu yaqtadi at-taghayyur. Ataf ni menghendaki adanya kelainan antara ma'tuf dan ma'tuf alaihi. Bila kita kata ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr. Zaid dan Amr tu sama ke berlainan? Berlainan kan? Berlainan. Kau orang sama Zaid dan Amr. Bila ataf bermakna ada taghayyur.
Bila ataf bermakna ada taghayur. Ishtaraitu khubzan wa lahman. Aku beli roti dan daging. Bermakna roti dan daging itu berlainan. Bukan roti dan daging itu benda yang sama. Kan? Itu sebab tu ada kaedah yang menyebut bahawa al-atfu yaqtadi at-taghayyur. Ataf menghendaki adanya kelainan. Okey ya. Jadi macam mana Imam Bukhari boleh kata sama? Semuanya disebut sebagai iman. Ini sebagai menjawab kepada persoalan tu. Maka Imam Bukhari datangkan bab ni. Yakni dengan memetik daripada kata-kata salaf. Salaf mengatakan iman itu ialah amalan. Ataf yang berlaku dalam Quran itu adalah sebagai min qabil atfil khasi 'ala al-'am. Ataf khas atau am. Mana iman tu satu yang am. Iman dia merangkumi 3 kan? Am, umum. Iman merangkumi tasdiq bil jinan, merangkumi juga iqrar bil lisan, merangkumi juga amal bil arkan, umum. Habis tu amal bil arkan diataf kepada iman. Itu dipanggil apa? Min qabili atfil khasi 'ala al-'am. Atful khas 'ala al-'am. Sehingga mana iman boleh disebut sebagai amal. Ataf itu bukan taghayur, tapi ataf itu sebagai atful khas 'ala al-'am. Amal khas diataf kepada am. Am iaitu iman tu am. Sebab iman merangkumi ketiga-tiganya. Yang mana amal tu salah satu daripada ajza iman. Jadi itu namanya atful khas 'ala al-'am. Okey. Jadi dalam ataf khas 'ala al-'am ni bukan ada taghayur. Kan dalam atful khas 'ala al-'am bukan ada taghayur, bahkan dia ada apa nama ni, umumun wa khususun mutlaqun. Dia punya nisbah dia iman dengan amal ni umumun wa khususun mutlaqun. Iman umum, a'ammu, amal tu akhassu. Amal tu lebih khusus. Dan bila nisbah dia umumun wa khususun mutlaqun, dia ada tasawi. Tasawi fi ba'dil maddah. Tasawi persamaan pada sebilangan maddah. Persamaan. Jadi bila ada persamaan tu boleh dikatakan al-iman huwal amal. Iman itulah ialah amalan. Iman itulah amal. Boleh faham? Dia kalau nisbah iman dengan amal ni umumun wa khususun mutlaqun, jadi tasawi pada sebilangan maddah. Contoh kita kata haiwan, haiwan umum dengan apa insan. Insan lebih khusus. Sebab ada di bawah haiwan tu ada insan, ada faras, ada apa bakar, lembu misalnya kan. Jadi haiwan dengan insan ni dia sama pada sebilangan maddah lah. Haiwan yang merupakan insan ni dia sama tu. Al-haywanu huwal insan. Boleh faham? Haiwan yang mana? Sebab haiwan tu umum kan. Haiwan yang mana dia tu insan, itu dia sama di situ. Sehingga kita boleh kata al-haywanu huwal insan. Haiwan itulah manusia. Yang ni haiwan yang ada maddah insan. Haiwan yang ada maddah manusia, maka dia tu sama dengan manusia. Al-haywanu huwal insan. Boleh ya?
Sebab tu dalam Quran kata apa? Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah haiwan. Uh, Kehidupan akhirat dia ada yang mana yang kehidupan akhirat yang dikatakan haiwan, yakni yang dari sudut dia memiliki madah hidup. Kehidupan akhirat ni dia banyak sudut kan. Satu, kehidupan akhirat dari sudut lamanya, dari sudut tidak ada intihak. Lagi apa lagi? Dari sudut tidak ada intihak, dari sudut tidak ada dari sudut apa ni, kehidupan dia tu sangat-sangat berkualiti. Dari banyak-banyak sudut, ada satu sudut dia tu mempunyai sudut yang hidup, tak mati, hidup, sentiasa hidup dan terus hidup dan tak mati. Dari sini tu dia sama dengan haiwan. Sebab tu Quran kata innal akhirata wa innad daral akhirata lahiyal haiwan. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah haiwan. Itulah yang hidup maksudnya. Haiwan di situ mana yang hidup. Sebab syurga misalnya kan semua ajzak dia hidup. Hidup ajzak dia tu. Kematian dah tak ada. Buah dia sentiasa hidup, berkembang, membiak. Buah-buah dia membiak. Dia punya makanan membiak. Sungai-sungai dia semua dalam keadaan membiak. Kehidupan dia membiak dalam keadaan hidup. Tidak ada macam kehidupan dunia kan, pokok-pokok akan mati. Dia punya apa, makanan-makanan akan basi, sebagainya. Itu kehidupan dunia. Kehidupan akhirat dia terus hidup. Okey, dari sudut dia memiliki madah hidup, ad-darul akhirah ni dia sama dengan haiwan. Sebab tu dikatakan wa inna daral akhirat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Itu maksud terjematul bab ni, nak menyatakan bahawa ataf yang berlaku dalam Quran tu bukan ataf taghayyur, tetapi min qabili atfil khasi 'ala al-'am. Amal yang khas diataf kepada am. Bila ataf begitu maka adanya taswiyah tu. Adanya sama, iman dengan amal tu sama. Sama dari sudut iman, dari sudut memiliki maddah amal. Mana iman kalau kita ambil kira dari sudut tasdiq, dari segi itu dia tak samalah dengan amalul jawarih kan. Ataupun dari sudut iqrar, itu pun tidak samalah dengan amalul jawarih. Tapi dari sudut iman, yang mana ajzaknya, salah satu ajzaknya amalun bil arkan, yang tu dia sama. Boleh faham? Okay, dalil sama tu, dalil sama ialah liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Syurga diwariskan kepada kamu, syurga itu diperwariskan kepada kamu dengan sebab apa yang kamu amalkan. Dengan sebab apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu amalkan. Dalam ataf khas alal am ni, tujuannya untuk apa? Bila tujuan dia bukan menyatakan taghayyur, tujuannya ialah untuk al-istifa. Al-istifa'u wal-istiqsa. Apa maksud istifa? Nak sebut sesuatu tu supaya lebih menyeluruh. Itu tujuan ataf khas alal am ni, supaya adanya istifa. Kalau tak sebut pun dah masuk dah kan. Kita kata iman. Kalau tak sebut amal pun sudah masuk dalam tu. Bila sebut iman, kan iman dia merangkumi tiga-tiga kan. Iman merangkumi tiga-tiga. Kalau tak sebut amal pun sudah masuk di dalam tu, amal bil arkan. Sudah masuk dalam
kata iman itu. Tapi sebut juga amal untuk apa? Tujuannya untuk al-istifa wal istiqsa. Istifa ni maksudnya supaya merangkumi secara menyeluruh, supaya lebih jelas lagi yang amal itu terangkum di dalam iman. Itu tujuan diatafkan amal. Quran kata illal ladzina amanu wa amilus salihat wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat. Semua manusia dalam rugi kecuali orang beriman. Kalau tak sebut amal pun tak apa. Sebab amal sudah masuk dalam iman itu. Tapi sebut juga kenapa? Supaya lebih istiqsa. Supaya lebih menyeluruh. Ajza'ul iman tu supaya merangkumi dengan lebih menyeluruh. Itu tujuan atful khas alal ami. Boleh faham? Macam mana Okasha udah faham? Jadi kesimpulannya ataf yang berlaku dalam Quran itu bukan tagayur, bukan bagaimana iman lain, amal lain. Okey. Dia adalah sama macam yang Imam Bukhari bawa sebut heret perbahasan daripada awal kitabul iman kan. Bahawa iman itu merangkumi amal, iman itu murakkab daripada amal juga kan, daripada iman dan amal itu sama daripada awal kan? Jadi tidak bercanggah dengan apa yang Quran sebut tu. Quran sebut tu lebih kepada untuk istifak dan istiqsa, bukan untuk menyatakan kelainan. Jelas? Macam mana Inam, jelas? Okey. Jadi dalil kembali ni pada dalil yang kata sama tu, saya ingat Allah Ta'ala bila nak cerita syurga diwariskan kepada orang mukmin, diberi syurga. Kali ikut syurga ni beri dia punya sebab dia iman ke amal, dia punya alasan untuk dapat syurga ni, hamba Allah dapat syurga, dia punya kaedah dia gini, dia punya kaedah dia iman ke amal. Kalau orang munafik kan, dia iman tak ada tapi amal ada, boleh dapat syurga? Sila jawab. Ya, orang munafik. Orang munafik amal bagus, semayang, jihad, semua ada zaman Nabi kan. Munafik Abdullah bin Ubay bin Salul dan rakan-rakannya berjihad bersama Nabi. Amal yang hebat-hebat mereka buat, mereka dapat syurga. Dapat ke Quran kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Ya. Dapat syurga ke dapat neraka? Kenapa tak jawab ni? Amir Syafiq. Ya. Dapat neraka. Bermakna dasarnya kan, untuk dapat syurga ni dasarnya ataupun kaedah syar'iyahnya yang Allah Ta'ala buat ialah iman. Untuk dapat syurga iman, bukan amal. Kan? Orang ada amal, iman tak ada, tak dapat syurga. Sebaliknya orang ada iman, walaupun amal tak ada, dia akan dapat syurga walaupun mungkin lambat sikit. Kalau Allah tak ampun dia masuk neraka dulu, tapi akhirnya dia masuk syurga. Jadi kaedah syar'iyahnya untuk dapat syurga ni ialah iman, bukan amal. Tapi di sini kenapa Quran kata tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun? Bermakna iman dan amal itu sama. Itu Imam Bukhari punya istidlal tu. Boleh faham? Syurga diwariskan kepada kamu dengan sebab batulil ilsaq. Ilsaq ni maknanya kaitannya ataupun dasarnya ialah apa dia? Amalan kamu. Jadi pemberian syurga dikaitkan dengan amal. Walhal asalnya pemberian syurga dikaitkan dengan iman. Tapi Allah sebut bima kuntum ta'malun. Bermakna iman dan amal itu sama. Boleh faham istidlal tu? Ya.
Macam mana Abdul Azim? Faham? Hmm. Ya? Ya? Lain pun putus-putus. Tak apalah, setakat yang boleh lah. Tak apalah, nanti jabur dengan dalam YouTube pula lah. Okey. Yang lain, Hafiz macam mana Hafiz? Faham? Istidlal Imam Bukhari tu. Dalam mensabitkan iman itu ialah amalan. Macam mana? Cuba cerita apa yang anda faham. Ya, Hafiz. Hafiz tak ada lain ke? Yang lain Basri? Boleh faham eh? Okey. Okey, jadi pemberian syurga berdasarkan apa? Amalan kamu, yakni iman kamu. Berdasarkan amal kamu, yakni iman kamu. Contohnya bila sebut amal, ada amal yang mana menjadi asas bagi pemberian syurga. Ada amal yang menjadi mutammimah, pelengkap bagi pemberian syurga. Sebab ada syurga ni ada syurga yang apa, minima, orang paling akhir masuk syurga pun dapat juga syurga, tapi syurga minima, syurga paling rendah. Ada syurga yang paling tinggi. Ya, sebab syurga ada banyak darjat pula kan. Jadi untuk dapat syurga yang paling asal ni, amal dengan mana amalul qalbi. Okay. Kan iman ada 3 kan. Iman ada amalul qalbi, iaitu tasdiq bil jinan, dan iman juga ada iqrar bil lisan, dan iman juga ada amal bil jawarih kan. Jadi antara 3 ni ada yang dia menjadi penyebab dapat iman, yang penyebab dapat syurga yang minima, iaitu apa? Tasdik bil jinan. Maksudnya kalau satu orang dia ada tasdik dalam hati, amalan tak ada, dia akan dapat syurga. Cuma mungkin syurga itu minima, dia mungkin paling akhir masuk syurga. Mungkin dia jadi orang yang paling terakhir masuk syurga. Akhiru ahlil jannati dukhulan al-jannata. Akhiru ahlil jannati dukhulan al-jannata. Orang terakhir masuk syurga. Sebab apa? Di antara ajza'ul iman tu dia ada ajza' yang paling itu. Ajza' yang paling asas. Amal semua tak ada. Dan ada pula amal ini yang mana dia menjadi penyebab untuk dapat syurga yang kamil. Dapat syurga yang apa? Syurga yang kamil. Macam Abu Bakar Siddiq, dia ada amal yang begitu banyak. Maka amal dia tu, mana selain daripada amalul qalbi, dia ada amalul lisan yang banyak. Dia membenarkan Nabi. Ada amalul jawarih yang begitu banyak. Sehingga dia dapat syurga yang kamil. Sehingga mana 88 pintu syurga memanggil nama dia. Kan, ke-88 pintu syurga memanggil nama dia. Jadi gitu. Jadi maksudnya syurga, pemberian syurga diberi kepada kamu berdasarkan amal, itu ada tingkatan pula, itu maksudnya. Amal-amal tu ada tingkatan pula. Kalau dia ada amal sekadar amalul qalbi, dengan mana ada tasdik saja, tasdik bil jinan sahaja, maka dia dapat syurga yang paling asas lah. Dan dia mungkin masuk pun paling terakhir. Syurga yang paling asas ini syurga paling minima. Tak ada kelengkapan. Kalau kita banding rumah di dunia ni, rumah saja kosong-kosong gitu. Tak ada kelengkapan, tak ada penghawa dingin rumah tu, tak ada sofa, tak ada perabot.
tak ada mesin basuh, tak ada segala apa peti air, tak ada, kemudahan pun tak ada. Jadi mungkin gitu dia dapat syurga sebab dia ada penyebab yang paling asasi saja. Penyebab untuk dia dapat tu yang paling asas, iaitu tasdiq bil jinan saja. Okey. Jadi nak beritahunya bahawa batu basababiyah, pemberian syurga kepada kamu disebabkan amal. Amal tu ada tingkatan-tingkatan pula lah. Okey. Cuma dari segi istidlal Imam Bukhari-nya bahawa uh, ayat ni uh, apa tu menepati sebagaimana dalam kaedah syarak pemberian syurga berdasarkan iman, maka ayat ni mengaitkan pemberian itu dengan amal, bermakna iman dan amal itu sama. Itu poin istidlal Imam Bukhari. Boleh faham? Ada faham ke? Ada ke ada? Ada ke tak ada faham? Ada. Okey, cuma satu kemusykilan sini kan. Pada kaedah syaraknya, seseorang hamba diberi syurga disebabkan iman. Tapi Nabi kata dalam satu hadis, lan yadkhula ahadukum, lan yadkhula ahadukum, ataupun lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu. Tidaklah menyebabkan masuk seseorang kamu ke dalam syurga amalannya. Sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah? Tuan pun tidak juga ya Rasulullah? Sahabat kata, Nabi kata, ya, ana pun tidak, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Ana, yakni saya pun tidak juga masuk dengan sebab amal, tetapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana pula ni? Ada iskal ni. Sini Quran kata ba tu bahasa babiyah. Sebab masuk syurga amal. Hadis kata sebab masuk syurga rahmat Allah. Yang mana satu betul? Lan yadkhula ahadukum aljannata bi'amalihi, ataupun lan yudkhila ahadakum aljannata amaluhu. Faham? Hadis mengatakan kaedah syarak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Quran kata pada kaedah syaraknya masuk syurga dengan sebab amal. Amal yang ni iman lah. Amal yang ni maksudnya iman. Yang kita dah perincikan tadi kan, ada amal yang asasi dan amal yang mukammilat wa mutammimat. Jadi apa rasa tu betul? Kaedah yang Quran beritahu ke betul ataupun kaedah yang hadis beritahu betul? Yang mana satu betul? Siapa boleh jawab? Ya. Muhammad Hafiz, sila jawab. Abdul Azim, sila jawab. Abdul Azim, baju merah, background pun merah. Ya, sila jawab. Abdul Azim dengar ke? Ya, yang mana satu betul? Macam mana dua-dua betul? Macam mana anda nak tatbiq? Dua-dua, bila anda kata dua-dua betul, anda kena tatbiq. Antara Quran dan hadis tu, macam mana nak tatbiq? Memang pada asalnya, Quran dan hadis tak boleh ada percanggahan. Kan mana mungkin Nabi SAW beritahu bercanggah dengan apa yang Allah beritahu, itu dah betul. Itu memang begitu kan. Dua-dua betul. Cuma bagaimana tu? Bagaimana nak tatbiq? Ya. Sila Azim, sila tatbiq. Okey, gini, masa kita mengizinkan
Eh? Gini, saya coba tatbik gini, tatbik dia mudah je. Sebab ni ada dua kan. Satu sebab hakiki, satu lagi as-sababul mufdi. Satu sebab hakiki. Sebab hakiki masuk syurga ni adalah rahmat Allah lah. Satu lagi sebab mufdi, sebab yang menjadi saluran. Macam kita makan nasi kan. Sebab hakiki kenyang, nasi ke kudrat Allah? Kudrat Allah kan? Kenyang. Kan nasi bagi kenyang. Syirik pula kalau kata nasi bagi kenyang. Nasi itu sekadar as-sababul mufdi. Sebab mufdi ni sebab yang menjadi saluran bagi berlakunya kudrat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah boleh menjalankan kudratnya tanpa saluran pun boleh je. Tapi kerana sengaja Allah melindungi kudratnya tu sebagai satu ujian untuk hamba. Kudrat Allah tu dilindungi dalam bentuk saluran asbab. Boleh faham Jadi sebab begitu juga syurga sebab hakiki rahmat Allah. Amal kita ni tak layak pun untuk dapat syurga. Satu ahli ibadat Bani Israel dia amal 500 tahun. Dia minta nak masuk syurga dengan amal dia. Allah suruh dia balah mata sebiji. Mata Allah bagi tu, sebutir mata tu. Balah dengan amal 500 tahun tak boleh. Tak boleh nak bayar. Apalagi nak bayar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana satu lai tudung bidadari pun lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Lanasifuha ala ra'siha khairun minad dunya. Selai tudung lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Hari ni tudung yang mahal-mahal orang berata kan. Orang berkampung. Esok nak buka pasar raya, malam ni dah berduyun-duyun tidur depan pasar raya nak dapat tudung yang mahal. Tapi lah syurga punya mahal lah jauh. Berganda-ganda lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Baru selai tudung. Ya, jadi sebab tu amal ni tidak layak. Cuma dia sebagai saluran untuk datangnya rahmat Allah, untuk dapat rahmat Allah, salurannya kena ada iman. Kalau iman tak ada, dia bukan jadi saluran rahmat, sebaliknya jadi saluran laknat. Orang kafir kan. Kekufuran tu menjadi la yarda li ibadihi al-kufur. Allah tak redha untuk hambanya kekufuran. Jadi kufur tu dia saluran laknat, bukan saluran rahmat. Saluran rahmat ialah iman dan amal. Okey. Jadi sebab tu B tu B sababiyah dengan mana as-sababul mufdi. As-sababul hakiki rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup zakat tu dulu, masa tak mengizinkan. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.